Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Pendidikan Khas tahun 4. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah akibat tidak bersuci daripada hadas besar. Kita akan belajar dan ulang kaji akibat tidak bersuci daripada hadas besar. Standard kandungan pada hari ini ialah 4.2 bersuci daripada hadas besar. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 4.2.3 menjelaskan akibat tidak bersuci daripada hadas besar. Akibat tidak bersuci daripada hadas besar ada 5 perkara. Akibat tidak bersuci daripada hadas besar. Pertama, terhalang daripada beriktikaf di dalam masjid. Maksudnya, kita tidak boleh sekiranya kita ada hadas besar ataupun kita mengalami hadas besar, iaitu sama ada bagi perempuan keluar darah, bagi lelaki keluar air mani. Sekiranya kita dalam keadaan berhadas besar, kita tidak boleh beriktikaf dalam masjid. Apa maksud dalam iktikaf? Iktikaf adalah duduk dalam masjid, iaitu dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya beribadahlah. Itu kebiasaannya kalau kita tengok orang yang biasa iktikaf dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan, kita akan selalu nampak orang akan beriktikaf, lagi-lagi 10 malam terakhir Ramadan. Orang akan mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya beribadah kepada Allah. Bangun malam. Maksudnya iktikaf ni duduk di dalam masjid. Dia tidak boleh keluar daripada masjid. Yang kedua, ibadah tertentu tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita dalam keadaan berhadas besar, ibadah yang kita buat tidak diterima oleh Allah. Contohnya solat. Kamu dalam keadaan berhadas besar, tapi kamu ambil wuduk, kamu solat. Solat kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kamu dalam keadaan berhadas besar. Mungkin kamu dalam keadaan berhadas besar, iaitu keluar air mani bagi lelaki, keluar darah bagi perempuan. Oleh sebab itu kita tidak boleh melakukan ibadah tertentu seperti solat. Kita kena bersihkan diri dulu, iaitu dengan mandi hadas, untuk kita memulakan atau kita meneruskan ibadah tertentu kita kepada Allah supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, mendapat dosa. Sekiranya kamu dalam keadaan berhadas besar, kamu tak sucikan diri kamu dengan mandi hadas besar, kamu akan mendapat dosa. Sekiranya kamu menunaikan solat, kamu akan mendapat dosa. Sekiranya kamu melakukan tawaf, bagi orang yang mengerjakan haji atau umrah, sekiranya melakukan tawaf, maka dapatlah dosa sekiranya dia dalam keadaan berhadas besar. Sebab itu, bila kita dalam keadaan berhadas besar, kita mestilah mandi wajib. Bahasa mudahnya, kita mesti mandi wajib yang kita telah belajar sebelum ni. Cara-cara mandi hadas besar, cara-cara mandi wajib. Kalau kita tak nak dapat dosa, pastikan bila kita berhadas besar, kita kena mandi hadas besar, mandi wajib.
Yang seperti mana yang kita telah belajar sebelum ni. Ustaz dah terangkan cara dia macam mana nak mandi hadas. Sekiranya kamu dalam keadaan berhadas, kamu mestilah mandi hadas besar ataupun mandi wajib. Yang keempat, badan lesu dan lemah. Sekiranya kamu tak mandi hadas, sekiranya kamu dalam keadaan berhadas besar, lepas tu kamu tidak mandi hadas, tak mandi wajib, badan kamu akan menjadi lesu. Badan kamu akan menjadi lemah. Itu tidak boleh. Itu tidak sepatutnya terjadi sekiranya kamu mandi hadas besar. Sebab itu kita kena bersuci daripada hadas besar. Sekiranya kita berada dalam keadaan berhadas besar, sama ada keluar air mani bagi lelaki ataupun keluar darah bagi perempuan, kita mesti mandi dulu baru boleh kita berada dalam keadaan badan yang stabil, badan yang kuat, badan yang segar. Kalau kita tidak mandi hadas, kalau kita tidak mandi wajib, kita akan mendapat badan yang lesu dan juga lemah. Punca sekiranya kita tidak bersuci daripada hadas besar. Macam mana cara nak bersuci daripada hadas besar? Mandi wajib, mandi hadas. Okey, faham? Okey, yang kelima, jiwa resah dan gelisah. Jiwa resah gelisah. Sekiranya kamu tidak mandi hadas, ataupun kamu tidak bersuci daripada hadas besar, jiwa kamu akan menjadi resah, tak tentu arah. Perasaan kamu tak tentu arah. Cakap apa tak kena hari ni. Rupa-rupanya kamu tidak bersuci daripada hadas besar. Sebagai contoh, bagi lelaki malam tadi tidur, lepas tu mimpi dan keluar air mani. Maknanya dia telah berada dalam keadaan berhadas besar. Apabila bangun pagi untuk menunaikan solat subuh, dia mandi seperti biasa, tidak bermandi hadas. Itu tidak boleh. Kamu mesti mandi hadas baru boleh tunaikan solat subuh. Sekiranya kamu tidak bersuci daripada hadas besar, kamu tak mandi hadas, jiwa kamu akan menjadi resah gelisah kerana ada sesuatu perkara yang wajib yang perlu kamu buat tapi kamu tak buat, iaitu bersuci daripada hadas besar dengan mandi hadas ataupun mandi wajib. Itu. Sebab itu kita makin besar kita kena ambil tahu tentang hadas besar. Kenapa terjadinya hadas besar? Bila terjadinya hadas besar, itu menunjukkan kamu sudah mengalami satu tahap, iaitu tahap dewasa ataupun tahap remaja. Tahap remaja. Kamu dah remaja, kamu akan mengalami satu keadaan iaitu hadas besar. Keluar air mani ataupun keluar darah. Kamu kena amalkan dan ingat, ambil tahu tentang perkara hadas besar. Ini sangat penting untuk mengelakkan kita dari terus melakukan dosa ataupun mendapat dosa. Faham semua? Okey, Ustaz rasa sekian saja untuk hari ini, pelajaran kita untuk hari ini, ulang kaji kita untuk hari ini. Ustaz harap kamu semua faham dan ambil tahu tentang perkara hadas besar ni. Kita dah belajar, kita kena amalkan sekiranya kita dalam keadaan berhadas besar. Pastikan ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan disebabkan hadas besar, keluar air mani ataupun keluar darah, kita tidak bersuci daripada hadas besar, menyebabkan kita tidak mendapat pahala. Ibadah pun tidak diterima oleh Allah. Ustaz harap kamu ambil tahu untuk kesenangan diri sendiri. Faham semua? Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.